Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok 5 kesilapan yang orang biasa buat semasa isi minyak. Nampak macam simple kan? Tapi kesilapan ni lah yang boleh mengundang bahaya sebab api. Tapi ada satu kesilapan ni menyakitkan hati. Nanti saya cerita. Jom kita tengok. Baik, kesilapan yang pertama sekali yang biasa orang buat adalah tak matikan enjin waktu tengah isi minyak. Katanya takut bini panas lah, takut anak panas lah dan macam-macam alasan lagi. Kita kena faham yang enjin kita ni beroperasi dengan cara letukkan petrol yang masuk dalam enjin tu. Jadi memang ada api dalam kereta kita tu. Dan enjin tu pun memang panas. Sifat minyak petrol ni pula, dia mudah meruap. Tak perlu kata api tu betul-betul kena minyak tu baru dia akan terbakar tau. Api ni dapat sambar wap tu saja dah cukup dah untuk terbakar. Memang betul, dari segi safety, enjin kereta sekarang jauh lebih baik dari enjin dulu safety dia. Dan susah nak terbakar. Tapi kemungkinan tu sentiasa ada. Jadi kalau boleh, kita ni nak kurangkan kemungkinan tu sebanyak mungkin. Jadi sebab itulah kena matikan enjin. Biasanya saya akan buka sikit tingkap belah yang tak isi minyak bagi penumpang tak panas waktu menunggu. Kalau buka belah pam tu, nanti bau minyak kuat sangat masuk kereta. Lagi satu sebenarnya, kalau kita matikan enjin ni, ada benefit dari segi keselamatan kereta tu sendiri. Sebab ada orang yang kereta dia kena curi waktu dia tengah sibuk isi minyak. Lagi-lagi kalau fuel cap kita belah kiri. Kita tengah sibuk nak buka fuel cap lah, nak masukkan nozzle lah. Tahu-tahu dah ada orang dalam kereta kita. Jadi kalau kereta tu tengah start, lagi senang lah dia terus jalan je. Memang bahaya. Okey, kesilapan yang kedua pula yang orang selalu buat masa isi minyak adalah dia isap rokok waktu isi minyak. Saya memang seram kalau jumpa orang macam ni. Memang saya pindah pergi stesen minyak lain. Sebabnya macam yang saya cakap tadi lah, minyak petrol ni dia tak perlu kita cucuh betul-betul dekat minyak tu baru dia terbakar. Cukup setakat kalau fumes dia tu sampai dekat puntung rokok tu, memang api akan sambar. Lagi-lagi kalau abang-abang motor yang tangki dia dekat depan tu, dia pula isi minyak tak turun dari motor. Sebelah isi minyak, sebelah isap rokok. Memang ngeri. Jadi benda ni kadang-kadang nak kena alert lah. Lagi satu, kalau kita dah biasa buat, lama-lama dia akan jadi habit. Maknanya kita pun tak perasan apa yang kita buat ni bahaya sebenarnya. Macam saya cakap tadi, memang kemungkinan nak terbakar tu kurang, tapi bukan zero lah. Sebab tu orang kata malang ni tak berbau. Kalau terjadi kemalangan ni, memang dah terlambat kita nak buat apa-apa sebenarnya. Baik, di tempat ketiga, kesilapan paling biasa kita buat waktu isi minyak adalah kita tak perasan fire extinguisher ada dekat mana. Ini lebih kepada situational awareness lah. Waktu kita tengah pump minyak tu, sementara nak tunggu penuh, bukannya kita ada buat apa-apa kan? Apa kata waktu tu kita gunakan untuk intai-intai sikit dekat mana fire extinguisher ni duduk. Kadang-kadang dia tak ada dekat pump kita, dia ada dekat pump sebelah. Pernah sekali saya isi minyak malam-malam, tak jumpa dekat mana fire extinguisher ni. Rupanya waktu malam, stesen minyak akan kumpul fire extinguisher ni, dia simpan dalam kedai. Saya pun pelik, kenapa dia orang buat macam ni? Agaknya ada geng yang suka curi fire extinguisher ni kot. Tapi kalau dah sorok dekat dalam kedai, bila ada apa-apa emergency, susah lah kan. Jadi harapnya dia orang akan ada penyelesaian lain supaya fire extinguisher tu available 24 jam dan pada masa yang sama tak kena curi. Sementara sebut pasal fire extinguisher ni, korang ada simpan fire extinguisher dalam kereta korang tak? Kalau tak ada, kena cari juga satu. Sebab kalaulah ada apa-apa emergency nanti, senang. Kalau kata ternampak orang yang perlukan pertolongan pun, kita boleh tolong dia guna fire extinguisher kita. Manalah tahu satu hari nanti kita pula yang perlukan pertolongan. Betul tak? Baik, di tempat kedua, kesilapan yang sepatutnya kurang berlaku tapi jadi juga adalah tersilap isi minyak. Silap isi minyak ni ada dua kategori. Satu, tersilap nak isi minyak kuning tapi terisi minyak hijau. Memang termenung kejap lah lepas bayar minyak tu. Tapi yang ini okey lagi. Satu lagi tersilap adalah kereta dia kereta petrol tapi terisi minyak diesel. Part ni lagi parah sebab dah gerak pun kadang-kadang tak sedar. Tahu-tahu je enjin hilang power. Lepas tu dia mati. Benda yang tersilap ni, macam nama dia lah, tersilap.
Bukan sengaja kita nak pump diesel tu. Lagipun diesel tu memang jelas warna hitam. Siap ada cover silver lagi masa nak angkat pump tu. Memang susah nak tersilap sebenarnya. Tapi benda ni sebenarnya boleh jadi pada siapa-siapa. So kita tak boleh nak action sangatlah. Kadang-kadang tu kepala tengah serabut, lepas tu tengah urgent nak pergi mana-mana contohnya. Mungkin anak tengah meradang dalam kereta. Jadi kesilapan macam ni boleh berlaku. Cuma kalau tersilap nak isi minyak kuning tapi terisi hijau, poket koyak lah. Tapi kalau terisi diesel dekat kereta petrol, cepat-cepat matikan enjin tu bila perasan. Dan kemudian kena panggil pomen suruh dia tengokkan. Most likely dia akan drainkan tangki tu sebelum terlambat. Sebut pasal jenis minyak ni, kalau korang berminat nak tahu lebih banyak pasal minyak yang sesuai untuk enjin, apa beza RON 95, 97 dengan RON 100? Apa pula mitos-mitos penjagaan enjin, komponen-komponen enjin dan pelbagai sistem dalam enjin ni? Saya jemput anda ramai-ramai untuk join kursus online Enjin Zero to Hero yang mana ada lebih 50 lebih video dan lebih 5 jam konten untuk anda tahu segalanya pasal enjin. Sekarang ni saya masih tengah rekod lagi video-video ni, jadi kalau anda beli sekarang, anda akan dapat diskaun sangat banyak iaitu sebanyak 60%. Bila saya siap je rekod video-video ni, tak ada lagi lah diskaun. Jadi cepat-cepat rebut, link saya letak dekat bawah. Baik, jadi kita dah tengok 4 kesilapan-kesilapan yang mungkin berlaku sewaktu kita isi minyak. Mostly berkaitan dengan safety kita dan juga safety kereta kita lah. Tapi untuk kesilapan yang kelima ni, korang mesti pelik sebab dia tak ada kena-mengena dengan isi minyak pun. Tapi saya yakin yang ramai dah pernah lalui benda ni. Jadi kesilapan di tempat pertama adalah jeng parking dekat tempat nak isi minyak tapi dia tak isi minyak. Korang pernah jumpa tak orang macam ni? Ke korang yang buat? Baik mengaku elok je dia parking dekat pam minyak tu, tapi dia pergi tandas lah, ambil duit lah, top up touch and go lah, beli barang lah, tunggu wife dia ambil duit lah, dan macam-macam lagi. Sebenarnya bukan kata tak boleh buat benda ni, tapi nasihat saya kena tengok keadaan sekeliling. Kalau kata petrol pump tu tengah sesak, janganlah kita buat macam ni. Kesian orang dekat belakang kita tunggu lama. Kalau tetap rasa tak salah, cuba bayangkan kalau kita yang ada dalam kereta dekat belakang tu. Lepas tu orang depan kita tak siap-siap, pam tu tak guna pun. Kita nak lari pergi dekat pam lain pun tak boleh sebab banyak kereta tengah beratur. Jadi benda yang kita tak suka orang buat dekat kita, baik kita cuba jangan buat dekat orang. Melainkan betul-betul emergency tu tak apalah. Tengah-tengah pam tiba-tiba anak nak pergi toilet ke. Cuma kita takut dia jadi habit. Tak maulah jadi habit. Tapi habit apa yang okey, korang nak tahu tak? Habit tekan butang like dengan subscribe dekat channel ni. Jom tengok banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.